Assalamualaikum dan salam sejahtera semua murid-murid. Cikgu nak anda buka buku teks muka surat 71 untuk tajuk tokoh seni. So arahan dia awak perlu menuliskan. Tapi tak payah, awak baca dulu teks yang disediakan. Kemudian saya nak awak dengar tengok video yang saya sediakan mengenai tokoh tersebut. Okey? Mengenali sastrawan negara yang ke-14, siapakah beliau? Beliau ialah Profesor Dr. Siti Zainun Ismail. Siti Zainun Ismail dilahirkan pada 18 Disember 1949 di Gombak, Kuala Lumpur. Dibesarkan dengan penuh kasih sayang oleh nenek beliau sendiri di Kampung Gombak Batu Empat Suku. Beliau berdarah peranakan Melayu, Minang, Jawa dan Banjar. Melukis merupakan hobi Siti Zainun Ismail sejak kecil lagi. Beliau telah menghasilkan pelbagai lukisan. Setiap lukisan beliau mempunyai maksudnya yang tersendiri. Beliau mendapat pendidikan asas di Sekolah Rendah Setapak, Kuala Lumpur dan Sekolah Rendah Langgar di Kota Baru, Kelantan sekitar 1956 hingga 1961. Kemudian, beliau mendapat pendidikan peringkat menengah di SMK Aminuddin Baki di Kuala Lumpur pada tahun 1962 hingga 1968. Berbekalkan minat beliau dalam seni lukis sejak dari kecil, beliau membuat keputusan untuk melanjutkan pelajaran dalam jurusan seni lukis di Institut Seni Indonesia Asri pada tahun 1970 hingga 1973. Dalam tempoh 3 tahun ini, beliau banyak menyertai aktiviti pameran seni lukis yang berlangsung di sekitar Indonesia. Beliau juga telah bergabung dan bergiat aktif dalam sebuah pertubuhan seni iaitu Sanggar Dewata. Kemudian pada tahun 1976, beliau mengikuti pengajian ijazah lanjutan di Universiti Kebangsaan Malaysia dan lulus sarjana sastra pada tahun 1980. Seterusnya, beliau melanjutkan pelajaran ke Universiti Malaya bagi meraih ijazah kedoktoran dengan disertasi konsep pakaian tradisional Melayu dan lulus ijazah kedoktoran dari Universiti Malaya pada tahun 1992. Siti Zainun Ismail pernah menjadi tutor di Universiti Kebangsaan Malaysia semasa menyambung pelajaran peringkat sarjana. Sebelum beliau menceburkan diri dalam bidang sastra, beliau pernah bekerja dengan Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan Malaysia sebagai pengajar seni. Kemudian, beliau juga pernah menjadi seorang pensyarah di UKM dan UMS. Seterusnya, beliau bergiat aktif dalam bidang sastra dan lukisan. Beliau juga bergiat menjalankan kajian dalam bidang seni warisan budaya Melayu. Terdapat pelbagai anugerah dan pencapaian yang dicapai oleh Siti Zainun Ismail sepanjang hayat beliau yang bergiat aktif dalam bidang kesusastraan Melayu. Siti Zainun Ismail pernah mendapat anugerah Hadiah Sastra Malaysia menerusi genre puisi dalam beberapa tahun sekitar tahun 1975 hingga 2016. Beliau juga pernah merangkul Hadiah Maybank dari Dewan Bahasa dan Pustaka menerusi karya cerpen beliau sebanyak 3 kali berturut-turut iaitu pada tahun 1996, 1997 dan 1998. Selain itu, beliau juga memperoleh anugerah C. Wright Award pada tahun 1989. Beliau juga pernah mendapat anugerah Tan Sri Fatimah pada tahun 1993. Selain itu, Siti Zainun juga sering mendapat penganugerahan daripada negeri, antaranya adalah Pingat Jaksa Kebaktian Negeri Selangor 1993, Pingat Setia Mahkota Selangor 2002 dan Anugerah Budaya Nita Kerajaan Negeri Selangor 2006. Antara pencapaian terbesar beliau sepanjang hayat beliau iaitu kini beliau menyandang gelaran Sastrawan Negara yang ke-14. Tanah ini
tanah pelaut, tanah petani, tanah peladang. Tetap subur, biar bersisa bekat sungai air hitam. Biar dunia bertelagah perang besar. Siapa menyangka inilah setelah Kuala Lumpur banjir oleh air mata, ada kota yang baru dibuka. Baiklah, buka muka surat 72 dan 73. So, anda akan tengok video untuk buat ketupat palas dulu sebelum kita tengok teks dia. Okey? Baiklah, cikgu akan tunjukkan kepada kamu satu video daripada channel YouTube Dapur Berasap tentang cara-cara membuat ketupat panas. Kalau sesiapa yang pernah makan ketupat ini isi di dalamnya ialah pulut dan popular di negeri-negeri pantai timur dan juga bahagian utara semenanjung Malaysia. Mari sama-sama kita tonton video ini. Baik, kalau kamu lihat pada video ini, gambar video ini menunjukkan cara-cara bagaimana membuat ketupat palas dan inilah bahan-bahannya. Bahan-bahannya kita ada beras pulut, kita ada santan, kita ada gula, kita ada garam dan kita ada daun panas secukupnya. Dan cara-cara penyediaannya, mari kita lihat. Beras pulut tadi hendaklah dibersihkan dahulu. Kemudian direndam selama lebih kurang 4 jam. Kemudian setelah direndam, ditos dan dimasak dengan santan. Kalau kamu lihat di sini kita masak dengan santan. Kacau dengan hingga sebati. Santan dan pulut tadi telah pun sebati dan mungkin ada nampak berminyak sedikit. Setelah masak bolehlah diangkat dan disejukkan sedikit dan kemudian dimasukkan ke dalam kelongsong daun palas. Inilah cara-cara untuk membungkus ketupat palas. Kita masukkan dalam kelongsong seperti dalam video ni dan dibalut hingga kemas. Dan dia akan simpulkan pada hujung, nanti dia akan simpulkan ketupat ini. Kalau kita nampak, dia simpulkan dan kemudian dikemaskan. Dah nampak, dah jadi dah ketupat palas. Tetapi belum boleh dimakan lagi, hendaklah direbus, sekurang-kurangnya direbus ataupun dikukus selama 1 jam sehingga masak. Dah jadi. Baiklah anak-anak, cikgu rasa kamu telah pun faham daripada apa yang kamu telah tonton daripada video tadi, dan itu ialah cara-cara membuat ketupat palas menggunakan daun palas. Baik, dalam dialog pada muka surat 72 ini, baiklah dialog ini ialah di antara Nenek Hana dan juga kawan-kawannya. Mari kita baca bersama-sama dialog ini dengan sebutan dan intonasi yang betul. Tajuknya ialah, wah, mudahnya. Tolong ambil daun palas itu. Baiklah nenek. Sila pisahkan daun palas itu. Pravin minta lapkan daun itu. Hati-hati, jangan tercarik daun palas itu. Nenek, ajarkan saya dan kawan-kawan cara memasukkan pulut dan membalut ketupat palas ini. Pravin, simpulkan daun palas hingga terbentuk kelongsong. Kita sambung ke surat 73. Wah, mudahnya nenek. Hana, tunjukkan saya cara merapatkan dan mengemaskan daun ini. Sungai, pusing daun ke belakang kelongsong seperti ini. Kemudian tarik ekor daun ini. Pandai Hana cucuku sayang. Haha. Tarik terlalu kuat kerana daun panas akan terkoyak. Akhir sekali, simpulkan ekornya seperti ini untuk mematikan balutan. Air tidak akan masuk ke dalam ketupat apabila direbus. Ketupat ini hendak diletakkan di mana, nenek? Masukkan ketupat itu ke dalam periuk. Buka api tetapi terlalu kuat. Baiklah anak-anak.
anak-anak, kalau anak-anak lihat perkataan yang ditulis berwarna merah iaitu tolong, sila, minta dan juga jangan ialah kata kata perintah. Apa itu kata perintah? Kata perintah ialah perkataan yang digunakan untuk memberikan perintah, iaitu suruhan, arahan, larangan, silaan ataupun permintaan, seperti 4 kata perintah yang berwarna merah ini. Baiklah anak-anak, mari kita sama-sama lengkapkan dialog ini dengan kata perintah yang betul. Baik, tadi kita baca saja tapi kita tidak melengkapkan. Baik, kita lengkapkan untuk dialog Pravin di sini. Nenek tempat kosong ajarkan saya dan kawan-kawan cara memasukkan pulut dan membalut ketupat panas ini. Baik, apakah jawapannya di sini? Ya, tolong ajarkan saya dan kawan-kawan cara memasukkan pulut dan membalut ketupat panas ini. Bagus. Baik, kita teruskan dengan dialog nenek. Pravin tempat kosong, simpulkan daun palas sehingga terbentuk kelongsong. Apakah jawapan pada tempat kosong ini? Ya, minta simpulkan daun palas sehingga terbentuk kelongsong. Bagus. Baik, kalau kamu lihat gambar di muka surat 72 ini ada 6 gambar semuanya. Gambar yang pertama ditunjukkan ini ialah pulut yang telah masak dan kelongsong daun palas telah bersedia untuk dimasukkan pulut. Gambar yang kedua, pulut tadi dimasukkan ke dalam kelongsong daun palas. Gambar yang ketiga, pulut yang telah dimasukkan tadi dimampatkan ke dalam kelongsong supaya nampak lebih emas. Kemudian gambar yang keempat, daun palas ini dilipat untuk membalut pulut tadi dalam kemas lah. Kemudian gambar yang kelima dikemaskan lagi, diikat dan jadilah bentuk segitiga seperti gambar yang keenam. Baik, kita teruskan dialog yang seterusnya. Dialog Sumi. Wah, mudahnya nenek. Hana tempat kosong, tunjukkan saya cara merapatkan dan mengemaskan daun ini. Baik, apakah jawapannya di sini? Ya, tolong tunjukkan saya cara merapatkan dan mengemaskan daun ini. Kita teruskan dengan dialog ini. Pandai Hana cucuku sayang. Tempat kosong, tarik terlalu kuat kerana daun palas akan terkoyak. Apakah jawapannya di sini? Ya, jangan tarik terlalu kuat kerana daun palas akan terkoyak. Seterusnya kita lihat dialog nenek di sini. Tempat kosong, masukkan ketupat itu ke dalam periuk. Buka api tetapi tempat kosong terlalu kuat. Baik, apakah jawapannya di sini? Ya, tolong masukkan ketupat itu ke dalam periuk. Buka api tetapi jangan terlalu kuat. Bagus anak-anak ya, telah melengkapkan dialog ini. Sekarang kamu rujuk buku teks Bahasa Melayu jilid 1 halaman 74. Okey. Di sini ada 4 gambar: menebang, membelah, menyusun, mengikat, memasang, menghalang. Dan ada 6 perkataan ataupun 6 kotak yang berwarna ungu. 6 perkataan itu adalah kata kerja aktif transitif. Jadi, bila kita sebut menebang, mesti ada objek belakang itu. Menebang apa? Menebang pokok rotan. Membelah, nak belah apa? Membelah rotan. Menyusun, menyusun rotan. Mengikat, mengikat apa? Mengikat rotan. Memasang, memasang bidan. Objek itu kita panggil bidan ya, bidan. Menghalang, menghalang apa? Menghalang cahaya. Jadi yang warna hitam ini adalah kata kerja aktif transitif. Di belakang kata kerja ini adalah objek. Mesti diikuti dengan objek. Pokok rotan, rotan, bidai, cahaya. Baiklah, saya akan selesaikan karangan ini atau petikan ini. Pada cuti sekolah yang lalu, Rahisin pulang ke kampung. Dia melihat datuknya membuat bidai. Bidai itulah tempat yang kita nak halang cahaya matahari itu. Ni gambar nombor 4 ni. Ni bidai ni. Corak bidainya tradisional. Pada masa lapang, Datuk Rahisin akan masuk ke hutan. Beliau mencari dan menebang pokok rotan. Dia mencari dan menebang pokok rotan. Selepas itu, Datuk Rahisin menyediakan alatan seperti parang, benang dan pita ukur.
Beliau membelah rotan untuk dikeringkan. Dah menebang pokok rotan, dia membelah rotan. Seterusnya Nenek Rahisin, rotan itu untuk dibuat bidai. Dia buat apa ni perkataan ni? Menyusun rotan untuk dibuat bidai. Kemudian beliau mengikat rotan. Ikat rotan mengikut saiz yang disukainya. Setelah siap, Datuk Rahisin memasang. Dia nak memasang lah bidai, dah siap dah. Nak memasang bidai pada tingkap. Beliau berjaya menghalang cahaya matahari masuk ke dalam rumah. Pasang bidai dekat tingkap supaya menghalang cahaya matahari masuk. Okey, ini adalah contoh kata kerja aktif. Okey, seterusnya kita akan teruskan dengan aktiviti muka surat 83. Isi tempat kosong dalam ayat dengan kata perintah yang sesuai. So, yang pertama ada sila, harap, tolong, jangan dan minta. Dia cerita pasal tikar mengkuang. So, tengok gambar. Gambar tu, dia buat apa? Tempat kosong, ambilkan nenek daun mengkuang di ampaian itu. Jadi jawapan dia? Jawapan dia nak tulis. Tolong. Pandai. T-O-L-O-N-G. Okay, guna warna merah. Oh, huruf besar. Sorry. Tolong. Good. Next, yang kedua, tempat kosong ikut cara yang nenek buat. So, jawapan dia sila. S-I-L-A. Sila ikut cara yang nenek buat. Nombor 3, tempat kosong. Buat begitu Hana, nanti daun mengkuang itu terputus. Apa dia? Sila dah, tolong dah. Jangan. Jangan buat begitu Hana, nanti daun mengkuang itu terputus. Nombor 4, tempat kosong kamu dapat hasilkan tikar mengkuang yang kemas Hana. Apa dia? Nombor 4, harap. Harap kamu dapat hasilkan tikar mengkuang yang kemas. Dan akhir sekali, apa yang kita tak guna lagi? Minta kamu hamparkan tikar mengkuang di ruang tamu Hana. Okey, dapat? So, inilah dia ayat perintahnya. So, salin buat dalam buku. Boleh? Seterusnya, kita akan pergi ke muka surat seterusnya. Allah. Baiklah, tengok muka surat 84 pula. Pilih kata perintah, kemudian bina ayat berdasarkan gambar. So, tu ialah untuk tambahkan ilmu di Balai Seni Lukis, tajuk dia. Kita tengok gambar pertama. Gambar tu apa dia buat? Ada budak turun dari bas ke cikgu. Garang cikgu tu. Okey, kita guna mana? Sila ke tolong? Sila. Dia guna jawapan yang dia beri, dia guna sila. Kita ikutnya. Sila. So, mari kita buat ayat. Sila beratur sebelum menaiki bas. Dia tak beratur punya. Sila. Sila beratur sebelum menaiki bas. Nombor 2. Benda tolong ke harap? So, jawapan nombor 2 yang dibeli ialah harap. Harap kamu semua berikan perhatian. So, jawapan nombor 2.
Harap kamu semua berikan perhatian. Nombor 3. Tolong ke jangan? Nombor 3. Tolong buat catatan. Dan akhir sekali, jangan ke tolong. Jangan sentuh barang itu. Oh, lupa. Setiap yang awak buat, setiap ayat mesti ada noktah. Tambah noktah. Dan noktah dan noktah. Okey. Boleh? So, yang pertama, sila beratur sebelum menaiki bas. Yang kedua, harap kamu semua berikan perhatian. Nombor 3, tolong buat catatan. Dan akhir sekali, jangan sentuh barang itu. Okey? Selamat menulis. Okey, baiklah. Untuk latihan seterusnya, ingat tak cikgu ada bagi awak kerja dalam buku tulis warna hijau yang panjang tu kan? Cikgu ada tampal. So, tugasan E. So, murid-murid semua tengok rujuk tugasan E. So, arahan dia garisi penggunaan kata perintah yang betul mengikut konteks. Nombor 1. Jangan ke atau harap tonton televisyen terlalu lama. Mana satu? Harap tonton televisyen terlalu lama. Betul ke? Macam tu Jangan ke harap. Kita guna tanda warna kuning. So, jawapan dia jangan. Awak gariskan tau. Pakai pembaris lawa-lawa. Next, nombor 2. Sila atau tolong duduk di ruangan ini sebentar. Mana satu? Tolong duduk ke sila? Sila lebih sopan. Nombor 3. Gambar apa tu? Gambar budak tu sidai baju dengan mak dia. So, sila atau tolong angkat baju-baju di ampaian itu. Biasanya apa? Tolong angkat baju-baju di ampaian itu. Nombor 4. Usah atau minta bersedih atas kehilangan kucing kesayangan kamu itu. Minta bersedih atas kehilangan kucing kesayangan kamu itu, ya? Ya ke? Usah bersedih atas kehilangan kucing kesayangan kamu itu. Yang terakhir, nombor 5. Harap atau jemput datang ke rumah saya pada hujung minggu ini. Maksudnya apa? Jemput. Okey. Jemput datang ke rumah saya pada hujung minggu ini. Okey? So, gariskan je. Pakai pembaris Good. Okey, seterusnya last yang latihan yang saya bagi dalam buku hijau tu. Saya tulis isi tempat kosong dengan kata kerja aktif transitif yang betul. Nombor 1. Haziq tempat kosong kertas itu untuk membuat collage. Haziq apa? Menggunting. Mari kita tulis. Menggunting. Warna merah. Menggunting. Kecil sikit. Okay, good. Nombor 2. Sonia tempat kosong gambar pemandangannya indah. Mengarang ke melukis? Melukis. Gambar kan? Melukis. Nombor 3. Encik Imran tempat kosong dinding rumahnya supaya kelihatan baharu. So, Encik Imran menulis. Mengecat. Mengecat. Nombor 4. Pak Husin tempat kosong petak-petak sawah di belakang rumah itu. Memandang, mengambil. Memandang. Awak tak boleh ambil petak tu. Memandang. Petak-petak sawah di belakang rumahnya. Nombor 5. Nelayan tidak dapat turun ke laut untuk tempat kosong ikan semasa musim hujan. Nelayan buat apa? Tangkap ke beli? Menangkap.
menangkap ikan semasa musim hujan. Okey, itu sahaja pelajaran kita pada hari ini.